Oke, sekarang kita tengok contoh seterusnya. Sungai Rajang ialah sungai yang terpanjang di Malaysia, yaitu 563 km. Tukar 563 asas 10 kepada asas 8. Oke, sekarang kita akan menukar daripada asas 10 kepada asas 8. Tadi kita menukar daripada asas 10 kepada asas 2. Sama juga masih menggunakan dua kaedah yang berbeza. Kaedah yang pertama ialah kaedah pembahagian menggunakan nilai tempat. Untuk kaedah menggunakan nilai tempat, kita masih lagi menggunakan jadwal seperti ini. Jadwal ini kolom pertama kita akan letak dengan nilai tempat. Sudah belajar nilai tempat ialah hasil pembahagian berulang asas. Oke. Memandangkan kita kena tukar kepada asas 8, jadi asas 8 kita akan mula dengan 8 kuasa kosong sama dengan 1. Apapun nombor yang di kuasa kosong tetap dengan nilai 1. Kemudian 8 kuasa 1 sama dengan 8. 8 kuasa 2 sama dengan 64. 8 kuasa 3 sama dengan 512. 8 kuasa 4 sama dengan 4096. Oke, kita akan berhenti di 4096 sebab kita tidak boleh berhenti di 8 di nilai tempat 512 sebab masih kurang daripada 563. 512 masih kurang daripada 563. So kita akan berhenti di sini supaya ini sebagai tanda kita kita boleh berhenti setakat mana kita boleh mencari nilai tempat itu. Oke, langkah seterusnya ialah melakukan pembahagian lazim di dalam setiap kolom ini menggunakan nilai tempat dan soalan. Oke, tengok soalan. Soalan 563 asas 10 akan dibahagikan dengan 4096, bolehkah tidak? Tidak boleh sebab nilai tempat lebih besar daripada 563. Kan? Oke, so dia tidak boleh dilakukan pembagian di sini. Jadi kita boleh anggap dia sebagai kosong lah. Oke, kita ke jadwal seterusnya atau petak seterusnya. 563 lebih besar daripada 512. Nilai tempat lebih kecil daripada soalan atau asas 10 yang mau ditukar tuh, yaitu 512. Jadi 512 kita bahagi dengan 563. 512 darab berapa dapat 563? 512 darab 1 kita akan dapat 512 juga lah. Jadi 563 tolak 512 kita akan dapat jawapan dia ialah 51. Oke, apabila kita memperolehi baki dia adalah 51. Jadi 51 ini kita akan teruskan dengan melakukan pembahagian lazim di kolom seterusnya. Oke, nilai tempat ialah 64 dan baki tadi ialah 51. 64 lebih besar daripada 51, jadi di sini tidak boleh dilakukan pembahagian lazim. So kita akan next kolom, kita akan bawa 51 ini bagi dengan 8 sebab 8 lebih kecil daripada 51, jadi kita boleh bahagi dia. 8 bahagi 51. 8 darab berapa dapat 51? Tidak ada, tapi ada yang paling hampir, yaitu 8 darab 6 kita akan dapat 48. 51 tolak dengan 48 sama dengan 3. Oke. 3 kita tahu baki dia 3, kita boleh bahagi dengan nilai tempat 1. So sebab nilai tempat kurang daripada 3, jadi kita boleh bagi 1 bagi 3. 1 darab berapa dapat 3? 1 darab 3 sama dengan 3. So 3 tolak dengan 3 sama dengan 0. Oke, memandangkan di sini nilai dia 0, jadi pembagian lazim akan berakhir di sini. Untuk kolom seterusnya kita akan letakkan asas 8 di sana, di mana setiap asas 8 ini ialah hasil bahagi yang kita perolehi tadi, yaitu
1, 6, dan 3. Jadi kita tulis hasil tersebut. Jadi asas 8 yang pertama kita perolehi nilai kosong sebab tidak ada berlaku pembagian di sana, jadi kita boleh letak kosong. Yang kedua, kolom kedua kita dapat nilai 1. Nilai seterusnya kosong sebab tidak ada pembagian di sana. Nilai kedua ialah 6 dan seterusnya adalah 3. Jadi jawaban 563 asas 10 sama dengan 1063. Kosong yang pertama kita abaikan. Oke, contoh masih yang sama, kita akan menggunakan kaidah yang kedua, yaitu kaidah pembahagian berulang. Sama juga kita akan buat beberapa petak seperti ini, dimana petak pertama atas sana kita akan tulis asas soalan dan hasil bahagi nanti, dan baki kita akan letak di sini. Oke, memandangkan 563 asas 10 kita akan tukar kepada asas 8. Jadi asas 8 kita akan gunakan di sini nanti. Oke, 563 menggunakan asas 8. Jadi kita buat seperti biasa pembagian lazim 8 bagi 563. Jadi 8 darab berapa dapat 563. Kalau tidak ada yang tepat, kita cari yang paling hampir. 8 darab 70 akan dapat 560. 563 tolak 560 kita akan dapat 3. Jadi hasil bahagi ialah 70 dan hasil baki dia adalah 3. Kemudian kita akan teruskan dengan membahagi 70 dengan 8. So 8 bagi 70. 8 paling hampir dapat berapa? Dapat 70. Yang paling hampir dengan 70 ialah 8 darab 8. Kita akan dapat 64. 70 tolak 64 sama dengan 6. Jadi hasil yang kita perolehi ialah 8 dan baki ialah 6. Oke, kita lanjutkan dengan hasil yang kita perolehi 8, kita bahagi lagi dengan 8. So 8 bahagi 8. 8 darab berapa? Dapat 8. Paling tepat kita akan dapat 8 darab 1 dapat 8. So 8 tolak 8 sama dengan 0. Jadi hasil bahagi yang kita perolehi ialah 1 dan baki dia ialah 0. Oke, kita akan teruskan pembagian lazim ini sehingga kita memperolehi hasil bahagi dia dengan sama dengan 0. Jadi kita teruskan 8 dibagi dengan 1. 8 darab berapa dapat 1? Tidak ada. 8 paling hampir pun bila kita darab dengan 0 kita akan dapat 0. So 1 tolak 0 sama dengan 1. Jadi hasil yang kita perolehi ialah 0 dan baki dia sama dengan 1. Oke, untuk jawaban kita akan baca nilai baki ini bermula daripada bawah ke atas. Jadi baki dia ialah jawaban dia ialah 563 asas 10 sama dengan 1063. Lihat di sini. Ini jawaban dia. Oke. Juga harap dengan video ini sedikit sebanyak dapat memberi bantuan kepada semua pelajar untuk menguasai tajuk asas nomor ini. Sekian dan terima kasih. Kita jumpa dalam kuliah akan